Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ayah Azmi. Saya Cikgu Ayah Azmi, Cikgu Sains anda. Video kali ini, Cikgu akan menerangkan satu lagi tajuk berkaitan dengan topik sains tahun 6, iaitu faktor persaingan haiwan interspesies dan intraspesies. Siapa-siapa yang terlepas dengan penerangan Cikgu berkaitan dengan tajuk-tajuk sebelum ini, boleh klik link di atas untuk terus akses pada video tersebut dan terus jawab soalan uji minda yang Cikgu sediakan pada link description tersebut. Okey? Seperti biasa, selepas selesai saja tonton video pembelajaran ini, kamu boleh terus jawab soalan uji minda untuk menguji kefahaman kamu berkaitan tajuk ini pada soalan uji minda yang Cikgu sediakan pada link di description bawah. Tapi soalan tersebut ada passwordnya yang mana Cikgu nyatakan password tersebut dalam video ini. InsyaAllah sekali kamu tonton video ini sampai habis, kamu akan jumpa password tersebut. Jadi tanpa buang masa, jom ikuti penerangan Cikgu berkaitan dengan tajuk faktor persaingan haiwan interspesies dan intraspesies. Faktor persaingan haiwan intraspesies dan interspesies. Okey, bagi siapa-siapa yang terlepas dengan penerangan Cikgu berkaitan dengan haiwan intraspesies dan interspesies ni, boleh klik link di atas untuk terus belajar berkaitan dengan topik tersebut dan jawab soalan yang Cikgu sediakan. Okey? Cara ringkasnya, intraspesies adalah hubungan antara haiwan yang sama spesies dan interspesies adalah hubungan di antara haiwan yang berbeza spesies. Okay, untuk tajuk ini kita nak tahu berkenaan dengan faktor persaingan haiwan intraspesies dan juga interspesies ni. Okey. Baik, seterusnya kita tengok bagaimanakah persaingan intraspesies haiwan boleh berlaku. Hari ini kita nak fokus pada persaingan, ya. Macam mana persaingan antara spesies yang sama ataupun intraspesies ini berlaku. Contoh yang pertama ni kita tengok teritip. Okey, siapa yang biasa pergi tepi-tepi laut, okey, di celah-celah batu, ada kamu nampak teritip ni, ya, teritip. Okey, teritip bersaing untuk mendapatkan kawasan pada permukaan batu yang lembap. Okey, spesies yang sama, contoh teritip ini dia bersaing untuk mendapatkan kawasan permukaan batu yang lembap. Kemungkinan untuk proses makanan dia, untuk proses membuat makanan dia, untuk dia terus hidup untuk mendapatkan air pada kawasan yang lembap tersebut. Okey, itu persaingan. Mereka terpaksa bersaing untuk mendapatkan kawasan permukaan batu yang lembap. Persaingan dari segi kawasan. Spesies yang seterusnya kita tengok, ya, burung pembangkai, okey, ataupun burung hering ni. Okey, yang kita tahu burung hering ini makanannya adalah bangkai-bangkai haiwan yang telah ditinggalkan oleh haiwan-haiwan yang makan mangsa tersebut. Jadi bila dia tinggal bangkai, tinggal tulang, baru dia akan serang bangkai tersebut. Tapi mereka kena berebut, kena bersaing untuk mendapatkan makanan tersebut. Jadi faktor persaingan untuk burung pembangkai ini untuk mendapatkan makanan. Okey, faktor pertama tadi kita tengok kawasan, betul tak? Persaingan antara spesies yang sama, intraspesies. Faktor pertama persaingan dia kawasan. Faktor yang kedua dia adalah makanan. Okey, jelas, ha? Bagi siapa yang belum subscribe channel Cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk dapatkan video-video pembelajaran berkaitan dengan topik sains setiap minggu. Okey. Okey, contoh haiwan yang seterusnya kita tengok, ya, ini tupai. Okey. Tupai. Okey. Dua ekor tupai bersaing untuk mendapatkan tempat tinggal yang terhad. Nampak kat sini, terhad. Jadi faktor persaingan yang seterusnya untuk intraspesies ataupun spesies yang sama ni adalah tempat tinggal ataupun tempat perlindungan. Okey, contoh yang kat sini kita terang-terang nyatakan, terang-terang kita nampak adalah dua ekor tupai bersaing untuk mendapatkan tempat tinggal yang terhad. Sebab apa? Persaingan ni memang berlaku kalau satu sumber ataupun asal itu terhad. Jadi disebabkan tempat yang terhad, haiwan tersebut terpaksa bersaing. Okey, boleh? Okey, tengok contoh yang ini pula. Rusa-rusa ini bersaing untuk mendapatkan sumber air yang terhad di dalam habitatnya. Okey, faktor persaingan untuk haiwan intraspesies yang seterusnya selain daripada kawasan, okey, makanan tadi, dia adalah air. Okey, sumber air yang terhad. Maksudnya kalau kamu perasan terhad, maksudnya tak cukup lah, tak lebih, dia terhad. Jadi disebabkan sumber air itu terhad, mereka terpaksa bersaing di dalam habitat, sesama habitat sendiri. Jadi sesama habitat sendiri kita panggilnya persaingan antara spesies yang sama ataupun persaingan intraspesies. Okey, dapat, ya? Jadi air, kita tengok ini tempat tinggal. Okey, tempat tinggal, kawasan ataupun makanan. Ini ada kawasan, makanan, tempat tinggal dan juga air adalah faktor-faktor persaingan antara spesies yang sama
berlaku. Boleh? Tengok contoh ini pula. Merak jantan mengembangkan bulunya yang cantik dan menarik untuk menawan merak betina. Dia nak mengorat lah ni. Okey. Merak jantan bersaing bagi mendapatkan pasangan untuk mengawan. Okey, biasalah persaingan dalam kumpulan yang sama ni untuk mendapatkan pasangan sangat tinggi mereka bersaing dalam spesies yang sama. Okey. Jadi faktor yang seterusnya persaingan intraspesies adalah mendapatkan pasangan. Okey, mendapatkan pasangan, tahu ya. Persaingan intraspesies antara haiwan berlaku apabila keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, tempat tinggal atau kawasan dan pasangan adalah terhad. Perkataan terhad tu kamu kena alert sikit ya. Terhad tu dia tak banyak lah, dia cukup-cukup sahaja. Mereka terpaksa bersaing. Okey, ini merak jantan mengembangkan ekor dia, bulu-bulu dia ni untuk menarik perhatian merak betina. Nampak tak? Okey, tengok soalan ni. Bagaimanakah keadaan haiwan yang tewas dalam persaingan? Macam mana? Siapa tahu apakah yang berlaku pada haiwan atau spesies yang sama tersebut yang kalah dalam persaingan tersebut? Sama ada yang pertama sekali dia tak dapat mengawan, ataupun dia mati, ataupun dia terpaksa keluar daripada habitat tersebut. Jadi itu adalah kesan-kesan bagi haiwan yang tewas dalam persaingan dalam merebutkan pasangan. Kita cikgu dah terang tentang berkenaan persaingan antara intraspesies. Kali ini cikgu nak terang kepada kamu berkenaan dengan persaingan dalam interspesies pula. Okey, interspesies. Secara ringkasnya, intraspesies persaingan dalam spesies yang sama, interspesies spesies yang berbeza. Okey. Sekali tadi, bagaimanakah pula persaingan haiwan interspesies boleh berlaku? Kita tengok adakah sama ataupun berbeza dengan intraspesies tadi. Kita tengok ya. Sekumpulan kuda belang dan zirafah sedang minum daripada sumber air yang terhad. Okay, nampak perkataan terhad tu masih ada lagi, masih sama. Maksudnya sumber yang terhad juga. Okey, itu sumber air yang terhad. Nampak tak? Mereka bersaing antara spesies yang berbeza. Ada kuda belang, ada zirafah. Mereka bersaing untuk mendapatkan sumber air yang terhad. Siapa yang cepat, siapa yang hebat, dia akan dapat sumber air tersebut. Dan bila dapat sumber air tersebut, kemandirian spesies mereka akan lebih terjamin. Okay, faktor pertama persaingan interspesies, air. Alright. Faktor yang kedua kita tengok kat sini ya. Singa dan dubuk bersaing untuk mendapatkan keperluan makanan yang terhad. Okay, terhad tu masih ada juga. Okay, faktor yang sama iaitu makanan. Sekiranya tadi pada intraspesies ada faktor makanan, mereka bersaing. Interspesies pun ada faktor makanan, dan makanan tersebut mesti dia terhad juga. Okey, tengok contoh ini, ada singa, ada dubuk. Mereka bersaing untuk mendapatkan sumber makanan yang sama. Nampak mereka terpaksa bersaing antara spesies yang berbeza juga di sini. Tengok contoh yang terakhir ni pula ya. Semut-semut daripada koloni dan spesies yang berbeza. Okey, ada semut kerengga ni, ada semut semut hitam ni bersaing untuk mempertahankan kawasan mereka. Nampak ni, ada spesies yang berbeza bersaing untuk mempertahankan kawasan yang berbeza. Jadi kesimpulan dia, persaingan interspesies haiwan, iaitu haiwan yang berbeza spesies, berlaku apabila keperluan asas iaitu makanan, air dan tempat tinggal atau kawasan adalah terhad. Nampak tak? Makanan, air, tempat tinggal, kawasan adalah terhad. Haiwan akan bersaing untuk mendapatkan supaya kekal hidup ataupun memastikan kemandirian spesies. Sekiranya kita tengok ya, keterlaluan untuk soalan uji minda topik ini adalah 6 kali 6. 6. Sama jawab soalan. Hampir sama sahaja. Makanan, air, tempat tinggal, kawasan yang
terhad. Sama dengan faktor persaingan intraspesies ni. Kawasan, makanan, tempat tinggal, air, cuma satu yang tak ada. Apa dia? Pasangan. Okey, persaingan intraspesies dan interspesies ni dua-duanya sama. Mereka bersaing untuk kawasan, air, tempat tinggal. Satu yang berbeza, pasangan. Sebab apa? Memanglah pasangan interspesies takkan dia nak bersaing pasangan yang berbeza. Kuda belang takkanlah nak mengawan dengan zirafah pula. Kuda belang dengan kuda belang lah. Jadi mereka tak bersaing untuk mendapatkan pasangan dalam persaingan interspesies ni. Okey? Boleh? Jadi itu saja penerangan cikgu berkenaan dengan tajuk faktor persaingan haiwan dalam intraspesies dan juga interspesies ni. Diharapkan sekiranya kamu faham dengan tajuk ini, sila tekan butang like, share dan komen video ini untuk beri semangat kepada cikgu untuk seterusnya menghasilkan video-video yang berkualiti untuk menerangkan topik sains kepada kamu. Bagi yang belum subscribe channel cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk terus dapatkan video-video berkaitan dengan topik sains setiap minggu daripada cikgu. Okey? Jumpa lagi pada video yang seterusnya bersama dengan saya, Cikgu Ahaya, Cikgu Sains anda. Bye-bye.